Assalamualaikum penonton. Okey, kita dah sebulan berpuasa, jadi tibalah masa untuk buat hari terbuka atau open house. So hari ni Lia akan berbalik daripada pasar, beli barang nak buat pai daging mayones dan juga tiramisu. Dengan bantuan my friend ni, Nico Farah nak tolong. Okey. Penonton, kadang-kadang open house ni kita nak menyediakan juadah yang lain sikit daripada ketupat, rendang macam tu kan. Jadi Lia hari ni nak berkongsi dengan penonton menu pertama kita iaitu pai daging mayones. Ya, nak buat pai daging ni kita pertama ni bahan-bahan untuk dia punya dough dulu ya. Okey, nanti inti sekejap lagi Lia cerita. Okey, kita pakai tepung gandum, mentega yang dipotong dadu dan air sejuk ya. Okey. Kita masukkan dulu tepung gandum kita. Jangan lupa diayak juga ya dulu. Mentega. Lepas dah masukkan mentega, kita hancur-hancurkan dia. Nak sebatikan dengan tepung gandum. Sebenarnya kita kena ramas ni supaya dia jadi macam serbuk roti. Dia dah gaul, jadi sekarang Lia nak ramas ya kita punya adunan. Sekarang dah nampak macam serbuk roti kita punya adunan ni. Dia nak masukkan air sejuk ya penonton. Ingat ya, kita kena pakai air sejuk supaya bau dough adunan kita ni betul-betul kita dapat tekstur yang sebenarnya. Ada juga orang kata perbezaan kalau kita pakai air yang tak sejuk dengan air yang biasa, suhu bilik. Penonton, macam ni ya. Kita dah dapat dough kita melekat bulat macam ni. Inilah yang kita nak untuk jadikan kita punya base untuk kita punya pie ya. Okey, so dah elok macam ni. Boleh tutup dengan cling film dan kita ketepikan sekejap dough kita sebab sekarang kita nak buat inti dia ya. Sekarang penonton, kita nak buat inti dia ya. Ni bahan-bahan dia. Nampak banyak tapi sebenarnya basic. Okey, pertama sekarang kita panaskan dulu minyak. Tak perlu terlampau banyak sangat minyak sebab ni kita nak tumis saja bawang merah dengan bawang putih kita. Okey, masukkan bawang merah. Bawang putih. Kita goreng dulu bawang merah dengan bawang putih kita ni ya. Sehingga naik bau ya penonton. Sekarang kita punya bawang pun dah masak dan naik wangi. Nak masukkan cili bo ya. Cili bo ni terpulang kepada penonton. Kalau siapa yang rasa suka pedas, boleh lebihkan. Kalau buat untuk anak-anak, sikit saja ya. Okey, boleh masukkan kicap. Kicap pekat. Dan daging mince meat kita goreng sekali supaya dia punya rasa meresap masuk dalam kita punya daging ya.
Selain daging ya penonton, kita juga boleh pakai minced chicken. Dan juga kalau rasa nak buat vegetarian, gantikan daging kita ni dengan sayur-sayuran. Seperti kacang hijau, peas, dan juga mushroom. Okey, sekarang masukkan 1 sudu kecil serbuk jintan manis. Sedikit garam. Sedikit gula. Dan juga daun ketumbar yang telah dipotong iris-iris, dihancurkan. Sebab Lia nakkan rasa ketumbar tu naik ya. Daun ketumbar tu naik. Masak bagi dia garing. Okey, dan terakhir kita masukkan carrot kita. Selepas kita dah masukkan carrot, jangan masak terlampau lama sebab nanti kita nak masuk dalam oven lagi. So nanti carrot kita tak nak overcook ya. Gaulkan saja dan dah boleh tutup api. Bila dah tutup api penonton, dia akan letakkan daun ketumbar dan juga daun sup. Dia suka yang ni besar-besar jadi rasanya lagi ni, dan gaul saja. Sekarang kita nak bakar dulu base pie kita selama 10 minit saja. Jangan terlampau masak sebab nanti kita nak masak lagi sekali. So 2 kali masuk oven. Okey, inti kita dah siap masak. Jadi boleh tutup ketepikan sekejap. Sekarang kita nak sediakan kita punya dough kita nak diuli untuk kita punya pie punya base ya. Jangan lupa kita nak sediakan sedikit tepung gandum untuk kita, orang kata untuk kita nak menyenangkan kita punya uli jadi permukaan tak melekat. Dan juga kita sekarang Lia akan greasekan kita punya bekas pie kita. Supaya nanti bila kita nak potong-potong untuk dihidang kepada tetamu, senang ya. Ingat penonton, ketuhar kita dah, oven kita dah on ya. Boleh kepada suhu 200 darjah Celsius. Okey. Dan sekarang kita akan uli kita punya dough kita ya. Bahagikan dough kita kepada 2 bahagian. Satu untuk dia punya base pie kita, dan satu lagi disimpan untuk kita punya tutup pie kita nanti ya kemudian. Okey, sekarang kita akan ulikan base pie kita ya. Okey. Inilah kegunaan tepung gandum kita ni supaya dia tak melekat. Kita boleh uli dia. Penonton, ketebalan kita punya pie dough ni jangan tebal sangat ya. Bagi nipis sedikit sebab takut nanti kat tengah tak masak. Okey, sekarang bila kita dah tutup kita punya base pie kita, Lia nak trim dia punya edges ni supaya kita dapat permukaan yang cantik nanti ya. Kalau yang setengah-setengah penonton yang suka nak buat ala-ala dough ni terkeluar pun boleh. Tapi Lia rasa kalau bekas yang kecil-kecil tu cantik kalau kita buat style macam tu ya. Jangan lupa penonton, kita kena cucuk kita punya tengah ni supaya masak tengah betul-betul. Okey, sekarang kita nak bakar dulu base pie kita selama 10 minit saja. Jangan terlampau masak sebab nanti kita nak masak lagi sekali. So 2 kali masuk oven. Sekarang masukkan oven untuk masakkan kulit bawahnya dulu ya. Okey penonton. Ini dia. Kita punya base dah dimasak, dia dah kekuningan, dia dah merekah sedikit.
Dan jangan terlampau masak. Sekarang kita nak masukkan inti dan baru kita masukkan lagi dalam oven, ya. Sekarang kita nak uli bahagian penutup pie kita, ya. Teknik yang sama juga. Sapukan sedikit tepung gandum supaya kita uli, senang kita nak uli. Okey, sebelum kita tutup pie kita, jangan lupa kan beef recipe pun ada sebut mayones. So kita punya mayones ni kita letak terakhir. Berapa banyak mayones penonton nak letak tergantung kepada cita rasa masing-masing, ya. Kalau yang suka mayones nak letak banyak tu, ingat masa kita masak daging jangan garam banyak sangat. Sebab mayones pun ni ada rasa masing-masing. Nanti kita punya adunan terlampau, masakan pie kita terlampau masin pula, ya. Setelah kita dah letak mayones di atas, kita boleh transfer kita punya adunan dough ni untuk tutup bahagian atas pie. Sebab dia terlebih besar, kita akan potong, ya. Jangan lupa penonton, kita kena cucuk dia punya atas permukaan. Sebab nak bagi dia masak dough tengah. Sekarang dia akan cucuk macam ni saja sebab kita nak buat untuk open house. Tapi kalau rasa-rasa yang nak teri-teri, nak buat alphabet ke, A ke, B ke, initial ke, boleh, ya. Yang penting ada ruang udara di atas kita punya pie supaya dough kita masak dengan sekata. Dan kalau cucuk tu biar sampai ke dalam, ya. Jangan di atas permukaan saja sebab kita memang nak bagi bila kita masak dalam oven tu dia punya steam semua naik ke atas dan steam itulah yang akan memasak kita punya dough di atas ni, ya. Okey, sekarang dia nak masukkan kembali pada oven, bakar pada suhu 250 darjah Celsius selama 15 ke 20 minit. Tapi ingat kalau dough kita terasa tebal sedikit, kurangkan suhu pada 200 darjah Celsius dan bakar selama 20 minit. Okey penonton, sekarang pie kita dah ready nak masuk dalam oven. So, Lia rasa kalau Lia boleh buat, pasti penonton boleh buat. Kita jumpa sebentar lagi, ya. Yang ini untuk kita dapatkan lapisan bawah kita punya tiramisu. Cheese yang Italian punya memang untuk dessert, ya. Sedapnya blueberry ni. Penonton, okey. Resepi kita yang kedua, okey. Tadi kita dah buat beef pie, so sekarang Lia nak kongsi dessert pula, tiramisu, ya. Okey, bahan-bahan yang kita pakai, serbuk koko, serbuk kopi. Kalau orang yang suka minum Nescafe tu boleh campur sikit dengan Nescafe. Gula icing, ya. Esen vanila. Whipping cream atau double cream. Dan juga sponge finger. Yang ini untuk kita dapatkan lapisan bawah kita punya tiramisu. Mascarpone cheese yang boleh beli di pasaran, ya. Dan terakhir yang blueberry ni yang tadi Lia tengah duk makan tu, yang ni untuk hiasan saja nanti kemudian. Okey, pertama kita nak pukul dulu kita punya whipping cream atau double cream kita. Kalau rasa buat untuk open house ni, penonton, mestilah kita kena buat banyak. Jadi, apa-apa yang adunan hari ni boleh dibuatkan double atau 3 kali ganda. Pukul saja semua sekali. Lia akan pukul agak lama sikit supaya dia lagi kental, ya. Okey, sementara kita punya adunan whipping cream, kita biar pukul dekat mixer. Dia akan sediakan ramuan kita yang kedua, iaitu air kopi kita. Masukkan sudu besar, serbuk koko. Dan juga 1 sudu kecil serbuk kopi kita.
Dan juga kalau orang yang tak berapa gemar rasa kopi, sebab tiramisu punya resepi ni memang utama dia kopi. Jadi kalau rasa tak berapa suka, boleh kurangkan setengah sudu saja ya. Masukkan sedikit air. Dan kita nak kacau ya. Okey penonton, ingat ya. Kita kacau kita punya ni sampai larut ya. Okey penonton, kita punya adunan dah macam kental. Whipping cream kita tadi dah kental. Jadi sekarang dia nak masukkan gula icing. Tapi kalau rasa yang tak berapa gemar manis, ikut yang dia bagi sukatan ni lah ya. Sebab dia punya sukatan memang tak berapa manis sangat. 2 sudu kecil vanilla essence. Dan sekarang kita akan masukkan mascarpone cheese kita ya. Resepi untuk tiramisu ni memang dia akan pakai mascarpone cheese. It's actually soft cheese yang Italian punya. Memang untuk dessert ya. Okey, sekarang kita boleh masukkan kita punya mascarpone cheese ke dalam adunan. Cheese ni memang lembut. Kita pukul sampai dia agak kental. Ala-ala tekstur ais krim sedikit ya. Okey, sekarang kita punya ni dah mix. Dia nak rendamkan kita punya sponge biscuit ni dalam kita punya bekas ya. Lia ajak hari ni kawan Lia, Farah Nicole, untuk tolong siapkan open house ni sebab memanglah penat kalau seseorang kan. Gini ya penonton, masukkan dia dan kita boleh susun. Okey. Saya put it in the middle. Adunan tiramisu kita tadi ni, kalau lagi lama kita pukul, lagi bagus. Sebab dia lagi kental dan nanti bila kita masuk dalam peti ais sejukkan, nak makan pun nanti, dia memang orang kata tekstur dia lagi best. Ya? Kalau bagi setengah-setengah penonton yang rasa tak dapat nak cari sponge finger ni di pasaran, tak apa. Lia rasa memang kita boleh, orang kata macam Lia kata tadi, kita boleh pelbagaikan kita punya masakan dan juadah kita dessert. Jadi boleh pakai biskut Mary atau biskut digestive biscuit. Asalkan biskut tu agak tebal. Jangan cari ni biskut yang nipis sangat. Adunan kita pun dah kental. Dah ready untuk kita masukkan ke dalam bekas-bekas ya. Take it out first. Asyiklah, sekarang kita dah bukan bulan puasa sebab memang mula buat macam ni, rasa macam nak je rasa kan. Okey, keluarkan. Sekarang kita akan scoop je dan masukkan ke dalam bekas kita. Percaya atau tidak penonton, ini my children punya favourite walaupun ada kopi. Sebab tu kalau Lia buat untuk anak-anak, Lia kurangkan serbuk kopi. Asalkan ada rasa sikit saja, lebihkan pada koko. Okay, the fun
fun part, kita punya final decor. Kan Farah kan? Yep. She's good with the letak-letak koko. So Lia nak suruh dia buat speaker dia koko. Dan hari ini Lia akan twistkan kita punya tiramisu sedikit dengan letak buah blueberry. So seperti biasa penonton, kalau rasa nak letak cherry ataupun raspberry pun boleh. Dan juga kalau rasa nak memang hardcore coffee je, beans yang coffee tu boleh diletak sebagai hiasan. Okey, kalau nak naikkan warna sedikit, kita ni boleh pakai strawberry, warna merah naikkan, ataupun meletakkan 1 daun pudina. Ini tips daripada Nicole. Letakkan 1 daun pudina dekat sini sebagai perhiasan lah. Okey penonton, inilah resepi kedua Lia, tiramisu yang dia kongsi dan buat bersama my best friend Nicole Farah. Thank you so much. Jadi penonton, boleh sekarang kita dah siap ni, kita kena masukkan yang penting ya, kena masuk dalam peti sejuk selama 5 dan 8 ke 8 jam. Jadi kalau rasa esok open house, buatlah malam sebelumnya. Jadi kita boleh masuk dalam peti ais, sejukkan dia dan ready untuk serve esok hari. Selamat mencuba ya. Beginilah kebahagiaan Hari Raya menyambut bersama insan tersayang, kaum keluarga dan sahabat-sahabat karib. Hari ini Lia dengan suami buat ala-ala open house dan juadah yang telah Lia sediakan pai daging mayonis tu dengan tiramisu. Untuk resepi, jangan lupa layari Facebook Selera TV3 ya. Jemput makan semua. Thank you. Oh yes.